Islam kita, ingin saya memperkenalkan biodata beliau pada hadirin sekalian. Beliau dilahirkan pada hari Jumaat 12 April 1974 selepas solat Jumaat di Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Beliau anak kedua dari 6 adik-beradik, berasal daripada keluarga sederhana yang hidup di sebuah perkampungan yang didatangi oleh ramai para ulama dan terdapat juga beberapa buah pondok pengajar Islam di situ. Sewaktu membesar, beliau berguru dengan ramai para alim ulama dan berguru dengan berbagai-bagai kitab dalam bidang agama. Pada usia beliau 21 tahun, dengan restu ayahanda Al-Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habib dan bonda, beliau pergi ke Hadramaut, Yemen untuk meneruskan pengajian. Di Hadramaut, beliau berguru dengan pelbagai alim ulama termasuklah Al-Habib Umar bin Hafiz, pemimpin Darul Mustafa. Beliau juga adalah antara anak murid Al-Habib Umar bin Hafiz yang pertama di Darul Mustafa. Bahkan semula jadi beliau sebagai seorang pendakwah mula diasah oleh Al-Habib Umar bin Hafiz. Selepas mengajar beliau di Hadramaut, Yemen, beliau pergi ke Mesir pula. Selama 5 tahun di Universiti Al-Azhar, beliau terus berguru mendalami ilmu-ilmu agama. Di sini juga beliau sering dengan belajar telah terus mengasah kemahiran berdakwah beliau dengan mengajar dan mendidik pelajar-pelajar dari pelbagai kaum dan bangsa. Setelah menerima ijazah degree dalam jurusan Islamic Legislation and Law dari University of Al-Azhar, beliau meneruskan kembali ilmunya di Universiti Islam Antarabangsa UIA di Malaysia dalam jurusan Al-Quran dan Sunnah. Setelah selesai kuliahnya di peringkat sarjana master, beliau sekarang sedang kiat berusaha menyempurnakan Doktor Falsafah PhD beliau dalam jurusan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam tahun 2004, Al-Habib Abdul Qadir Al-Jufri, pengasas Darul Muntazar, telah berpindah ke Kota Tinggi Johor. Oleh demikian, Al-Habib Abdul Qadir Al-Jufri telah memohon Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid untuk mengambil alih Darul Muntazar. Alhamdulillah, sejak daripada itu Darul Muntazar telah berkembang dari awalnya sebagai pengajian di rumah Al-Habib Ali Zainal Abidin dengan jemaah 10 hingga ke 20 orang sekarang, sehingga di Surau Al-Hidayah A3 dengan jemaah yang makin bertambah sehingga ratusan dan ribuan jemaah. Latar belakang pendidikan dan pembangunan diri Al-Habib Ali Zainal Abidin Hamid yang dinamik dan menyeluruh dilakukan dengan bakat semula jadi dan kemahiran berdakwah yang telah diasuh dan dibentuk oleh guru-guru beliau, menjadikan beliau seorang pendidik dan pendakwah yang bukan sahaja dikenali dengan kehebatan beliau di bidang ilmu dan dakwah, tetapi juga dikenali kerana akhlak dan adab beliau yang amat mulia. Dengan ini, tanpa berlengah masa lagi, saya menjemput Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid untuk memulakan seminar pengajian Islam Tafsir Surah Al-Kahf dan Hadis 40 Imam An-Nawawi. Alhamdulillah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus majelis, kepada barisan pengurus, presiden, ketua program, alumni dan hadirat hadir dalam acara salah satu disiplin ilmu dalam warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu pertama sekali adalah ilmu tafsir Al-Quran. Sebelumnya ungkapan terharu dan gembira semoga dengan saudara-saudari yang sama daripada kelompok dan kebudayaan di kawasan Reza, dan juga dengan sambutan bagus dan hangat mengingatkan, dan sambutan seumpama ini adalah satu sambutan yang pernah berlaku di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka para sahabat menyambut kedatangan baginda Rasulullah dalam peristiwa hijrah dengan nasyid wala al-badru alaina min thaniyati wada'i wajaba syukru alaina ma ta'ala da'i. Akan terdapat segolongan anak-anak yang masih kecil menyambut kedatangan Rasulullah ke baginda berada di Quba dengan mendendangkan lagu, dengan memainkan bagian itu dengan kompaknya, mengatakan nahnul jawarin min bani najjari ya hafada Muhammadul bin Jari. Karena kami adalah budak-budak daripada kabilah Bani An-Najjar. Kami amat seronok untuk berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni karena beliau akan menetap di kota Madinah, maka akan menjadi jiran kepada mereka. Tendangan lagu itu dinyanyikan di hadapan Rasulullah oleh budak-budak itu. Baginda tidak terus pergi ataupun tidak menghiraukan dan berminta menunggu. Sampai budak-budak kecil itu menghabiskan di dalam mengekspresikan kegembiraan mereka untuk menyambut kedatangan Rasulullah, sampai habis mereka menentangkan lagu. Kemudian Nabi tanya kepada mereka, aduh Habib Nabi, menunjukkan bagaimana beliau itu amat concern, walaupun yang mengungkapkan, mengekspresikan itu budak-budak kecil, tapi ditanya dan ditunggu sampai habis. Lalu ditanya, kamu suka kepada saya? Kata mereka menjawab, ya Rasulullah, kami suka kepada engkau. Maka Nabi SAW menjawab, demi Allah, hati saya pun suka kepada engkau. Hakala yang tidak pernah menghafalkan sesiapa yang ingin mengekspresikan kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang wanita di zaman Rasulullah yang ketika baginda kembali daripada sebuah peperangan, lalu dihampiri sebelum baginda masuk ke kota Madinah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya bernadar kalau Allah mengembalikan engkau dengan selamat ke kota Madinah, saya akan pukul kompang di hadapan engkau. Nadarnya nak pukul kompang. Maka Nabi SAW bersabda, Aufi binadrik, tunaikan nadarmu. Maka itu perempuan pukul kompang di hadapan Nabi SAW. Dalam hal ini Al-Fuqaha mengambil satu pandangan dan pendapat daripada beberapa hadis yang saya sebutkan sebentar tadi, yang ada hubung kait dengan baginda Rasulullah SAW, adalah dibenarkan di dalam memukul kompang selain daripada acara pernikahan yang memang disunnahkan untuk memukul kompang oleh baginda Rasulullah, akhirul nikah biduf, isytiharkan pernikahan itu dengan memukul kompang. Concern syariah kepada sebahagian alat, mungkin dengan bahasa kita alat musik, yang dibenarkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW seperti
kompang yang pernah dipukul di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengekspresikan kegembiraan akan perkara-perkara yang baik, seperti kegembiraan wanita itu ketika mengucapkan kepada Rasulullah akan nadarnya, akan kegembiraannya bila mana baginda balik dengan selamat daripada peperangan. Ada perkara buruk berlaku kepada baginda Rasulullah, maka beliau bernadar untuk memukul kompang dan Nabi. Alhamdulillah, apa yang dilakukan sebentar tadi adalah rentetan daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, dan moga-moga apa yang kita buat adalah ada kesinambungannya dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga apa yang tertanam di hati para sahabat daripada kasih sayang, daripada cinta, daripada ta'zim kepada Rasulullah akan tersalur kepada kita, kasih sayang, cinta, dan juga ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu waktu sudah lebih daripada yang sepatutnya kita mulai lebih awal, jadi saya tidak akan memberikan banyak mukaddimah. Saya akan terus masuk pada tajuk yang diberikan kepada saya untuk kita bermuzakarah. Saya tidak akan kata nak mengajar, tapi karena saya masih belajar lagi, antum pun pelajar juga, sama-sama kita bertukar pikiran. Mungkin saya boleh ambil manfaat daripada semua yang hadir di sini. Tapi ingin perkongsian di dalam ilmu yang pernah saya belajar dan mengajar, dan hingga hari ini masih di dalam acara di TV3 yang masih dalam pertengahan surat Al-Kahfi, atau dalam awal permulaan surat Al-Kahfi, untuk dikaji bersama dengan penonton di rumah di Malaysia. Alhamdulillah, saya diminta untuk membahas surat yang sama di sini, karena tentunya ada sebab kenapa dipilihnya surat Al-Kahfi untuk menjadi renungan kepada kita bersama dalam acara kita. Yang utama sekali adalah surat Al-Kahfi itu menceritakan tentang pemuda yang beriman kepada Allah, mempertahankan agama, mengorbankan segala kemewahan, kemudahan, keduniaan demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan perjuangan dan pengorbanan mereka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan surat itu dengan surat Al-Kahfi. Kalau kita tengok secara keseluruhan tentang isi kandungan surat Al-Kahfi, ianya menceritakan tentang berbagai kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Di antaranya, ia menceritakan tentang pemuda yang lari membawa agama Allah. Pada masa yang sama, ianya menceritakan tentang kisah Dzulqarnain. Di dalam surat Al-Kahfi juga menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Di dalam surat Al-Kahfi juga diceritakan tentang dua adik-beradik daripada Bani Israel, yang satu bangga dengan kemewahannya, yang satu lebih mendahulukan akhiratnya. Lebih kurang itu adalah beberapa kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi, tapi dinamakan surat itu bukan surat Musa, atau bukan surat Khidir, atau bukan surat Dzulqarnain, tetapi dinamakan surat Al-Kahfi. Tidak dinafikan kalau Nabi Musa lebih mulia daripada mereka Ashabul Kahfi, sebab Nabi Musa Nabi, Rasul, dan juga Kalimullah, Ulul Azmi. Di dalam Al-Quran ada surat Ibrahim, dalam Al-Quran ada surat Yunus, dalam Al-Quran ada surat Nuh, dalam Al-Quran ada surat Hud, ada surat Luqman. Nama-nama Nabi dan juga nama-nama selain daripada Nabi, seperti Maryam umpamanya dalam surat
Al-Quran. Tetapi dalam kisah Ashabul Kahfi, yang di situ ada kisah Nabi Musa, Allah tak namakan di dalam Al-Quran surat Musa. Tidak pun dinamakan surat Al-Qarnain, tapi dinamakan surat Al-Kahfi. Tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh kerana Allah amat concern berkenaan dengan satu peringkat dalam beberapa peringkat usia yang akan dilalui oleh manusia yang amat menentukan. Usia itu adalah usia muda. Manusia dalam proses ciptaannya mengalami beberapa proses perpindahan umur. Umur yang pertama yaitu umur yang ketika manusia berada di alamul ghaib sebelum dilahirkan dan ianya berakhir dengan lahirnya manusia. Umur yang kedua adalah umur yang dilalui oleh manusia dalam janin ibunya selama 9 bulan 10 hari atau lebih ataupun kurang. Umur yang ketiga adalah umur yang proses daripada kelahiran sampai wafat. Ini peringkat umur yang ketiga dalam proses umur manusia daripada ketiadaan, daripada umur dalam janin dan umur ketika berada di dunia. Ini peringkat umur yang ketiga. Dan masih ada dua lagi umur yang akan dilalui oleh manusia. Umur ketika berada di alam barzakh dan umur yang tiada penghujungnya bila mana sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhir. So ada 5 tingkatan umur yang dilalui oleh manusia. Umur ketika berada di alam dzar yaitu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa idh akhraja rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an hadza ghafilin." Ketika Tuhanmu wahai Muhammad mengeluarkan anak-anak Adam dan dzurriyyahnya daripada sulbi Nabi Adam dan mengambil janji dan sumpah daripada mereka, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka menjawab, ya, kami bernaik saksi kalau kami mengakui engkau adalah Tuhan kami. Ini bila ketika manusia berada dalam satu alam yang bukan di alam kita sekarang ini. Dinamakan alam itu alam dzar. Ahlul tafsir yang menafsirkan bahwasanya alam itu ketika mereka berada di padang Arafah dalam bentuk mereka alam arwah yang masih belum lagi dicipta oleh Allah dalam bentuk jasad seperti ini, tapi sudah ada satu perjanjian antara kita dengan Allah. Memang kita tak ingat, Allah pernah beritahu dalam ayat itu, "Antaqulu yawmal qiyamati inna kunna hadza ghafilin." Kami lalai, tak dengar, tak tahu, tak ingat. Allah dah beritahu. Tapi bukan kelalaian dan ketidaktahuan kita perkara itu tak wujud. Sebab Allah beritahu dalam Quran kalau kita sudah naik saksi dan mengakui kalau Allah sebagai Tuhan, itu satu umur. Umur yang kedua, saya katakan dari dalam alam janin. Umur yang ketiga, sekarang ini daripada lahir sampai wafat. Yang keempat, alamul barzakh. Berapa lama? Allahu a'lam. Daripada Nabi Adam sampai sekarang mereka masih berada di alam barzakh. Mulai daripada Nabi Adam sampai kepada orang yang baru saja meninggal masuk kepada alam barzakh. Bila penghujungnya? Allahu a'lam. Bila mana berlaku penghujung daripada dunia yang hari kiamat. Yang ketiga, yang keempat adalah alam al-akhirah, yaitu bila mana dibangkitkan, yang alam itu akan mengharungi umur dan usia yang tiada penghujungnya. Kekal di surga, ada neraka waliyadzubillah bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Saya tidak akan bahas panjang lebar berkenaan dengan masing-masing daripada umur 5 umur itu, kecuali kena fokus kepada yang ketiga tadi, yang kita sedang berada di dalamnya, bermula daripada masa kanak-kanak sampai usia balik, di satu destinasi umur yang pada masa ini tidak ada apa-apa perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukum haram atau dosa ataupun perkara yang dilakukan dalam bentuk pelanggaran tidak dihisab oleh Allah sebelum seseorang itu balik. Rufi'al qalamu an thalath. Pena Allah diangkat daripada 3. yakni tak dicatat oleh Allah dosa seseorang daripada 3 golongan.
Yang pertama, anin naim hatta yastayqidh. Orang tidur sehingga dia bangun. Apa saja yang dibuat oleh orang yang tidur, maka dia tak boleh dikatakan dia itu melakukan perkara yang dosa. Hanya orang tidur, dia mengigau, kemudian dia buat benda yang mungkar. Adakah dia berdosa? Tidak. Orang yang tidur, dia tinggalkan salat atau yang pengsan. Even dalam masalah salat pun juga, bila mana tidurnya itu adalah tidur yang menepati kepada batasan-batasan syarak, maka dalam hal ini tidak dikatakan sebagai perkara yang dosa. Sebab pena Allah tidak dicatat kepada seseorang yang melakukan perkara yang mungkar bila mana dilakukan dalam keadaan tidur. Yang kedua, anil majnuni hatta yafiq, daripada orang yang gila sehingga dia waras. Perbuatan orang gila tidak ada kaitan dengan atau tidak dikira perbuatan itu perbuatan yang dosa. Yang ketiga, anis sabiyyi hatta yahtalim, daripada budak kecil sehingga dia balik. Yang istimewa dalam tiga golongan itu adalah bila mana seorang kanak-kanak berbuat mungkar tak dikira sebagai dosa, tapi bila mana berbuat taat maka akan diganjar ketaatan anak itu, baik kepada dia atau kepada orang tuanya yang menjadi sebab ketaatan kepada anak tersebut. Seorang ibu menunjukkan anak kecilnya kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, a'alaihi hajjun?"